Okey, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk bab 2, okey, bantuan kecemasan. Jadi dalam bab ini kita akan belajar 2. Hari ini kita masuk CPR sahaja. Okey, kerja rumah saya, kita akan salin nota dan latihan mengikut slide. Okey, nota salin versi bahasa Melayu sahaja. Okey, dan gambar raja tidak perlu dilukis kecuali diminta. Okey, sila keluarkan test pad, tulis nama dan kelas. Kemudian salin tajuk, tulis hari dan tarikh. Okey, kemudian diikuti oleh subtopik kita iaitu resusitasi kardiopulmonari. Okey, yang pertama, apakah CPR? Okey, CPR ataupun resusitasi kardiopulmonari, cardiopulmonary resuscitation ialah bantuan kecemasan yang melibatkan dua, iaitu teknik tekanan di bahagian dada, yang kedua hembusan ke mulut mangsa. Okey, kedua-dua ini untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan mangsa itu. Yang kedua, kita tengok apakah situasi yang memerlukan CPR ini. Okey, ini adalah maklumat yang didapati daripada hospital, laman web atau buku kesihatan. Okey, dan yang pula ni adalah tajuk lah. Keadaan individu yang macam mana perlukan CPR. Yang pertama, jika individu itu tidak bernafas. Jika individu itu tiada degupan jantung atau nadi. Yang ketiga, jika dia tiada respon terhadap rangsangan. Jadi, ada ketiga-tiga mana-mana satu situasi individu itu perlu CPR. Okey, yang ketiga, kita tengok pula beberapa contoh yang boleh menyebabkan perkara nombor 2. Iaitu mungkin pernafasan atau degupan jantung dia terhenti. Yang pertama, serangan jantung. Yang kedua, renjatan elektrik, lemas ataupun panahan peti. Ada banyak lagi, sini hanya contoh sahaja. Okey, nombor 4, kita tengoklah kaedah CPR. Saya pasti siapa yang aktif koko dan sudah mahir CPR, dia lagi hebat daripada saya. Okey, ini kena ada latihan yang kerap supaya kita mahir. Okey. Yang pertama, jika kita nampak seorang pengsan, rebah secara tiba-tiba dan pengsan, kita mendekati dia dan pastikan sekitarnya selamat. Kemudian kita periksa respon dia. Macam mana kita nak periksa? Kita tepuk bahu dia dan tanya, "Are you okay, sir?" Kalau tiada respon, kita jerit tolong. Okey, supaya boleh minta bantuan orang lain, hubungi talian kecemasan 999. Okey, macam orang ni. Okey. Okey, kemudian kita nak mula check mangsa dia. Okey, macam mana kita nak check keadaan dia? Kita pastikan dia berbaring dengan bahagian dada ke atas. Okey, dongakkan kepala dia ke belakang. Macam ni, angkat ke belakang. Okey, supaya dagu dia diangkat, membolehkan kita membuka saluran pernafasan dia. Okey, kita nak periksa dia bernafas atau tidak. Okey, kita dengar bunyi hembusan dan tengok pergerakan dada dia. Okey, jika tiada nadi atau pernafasan dikesan, kita akan mulakan dengan teknik tekanan. Okey, teknik tekanan ini, letakkan sebelah tapak di bahagian tengah dada mangsa. Okey, lokasi bulat ni. Dengan memastikan tangan dan keadaan lurus, tekuk tangan tadi dan selang-selikan jari. Okey, macam bulatan biru ini. Bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan lebih kurang 5 cm. Okey, tak boleh lebih 6 cm. Kemudian kita lepas tekanan dengan tangan masih pada dada mangsanya. Kemudian kita biarkan dada mangsa kembang sepenuhnya sebelum tekanan seterus dilakukan. So, kita lakukan tekanan ini pada kadar setiap minit lebih kurang 100 hingga 120 tekanan. Okey, nombor 4. Jika tiada pernafasan lagi, kita akan follow up dengan hembusan pula. Okey, bantuan pernafasan. Okey, hembusan udara ke mulut selama 1 saat setiap hembusan. So, sangat cepat. Okay, langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke peparu. Okay, jika tiada,
Okay, kita akan combine tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut sehingga ambulans tiba atau mangsa sedar. Okay, jika mangsa sudah bernafas tetapi belum sedar, kita boleh ubah kedudukan mangsa dalam keadaan mengiring. Okay, mangsa ini at least dia bernafas, dia sudah selamat. Okay. Okay, jadi di sini kita sudah tahu cara CPR. Kita tengok apakah kepentingan dia. Yang pertama, kaedah tekanan ini kita boleh menghasilkan peredaran darah secara buatan. Okay, dengan mengepam darah melalui jantung. Yang kedua, bantuan pernafasan, okay, membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam paru-parunya. Okay, dan ini ada sedikit maklumat daripada American Heart Association. Jika anda tidak selesa melakukan bantuan pernafasan mulut ke mulut, sebenarnya kaedah tekanan dada sahaja juga boleh membantu menyelamatkan nyawa mangsa. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, esok kita akan buat latihan buku teks. Okay, praktis formatif 2.1. Okay, kamu boleh tengok dulu. Dan jangan lupa salin nota untuk hari ini. Okay, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.